Sebab waktu tarawih ni bermula lepas kita solat isyak sampai sebelum subuh. Lepas kita solat isyak, bukan lepas masuk isyak. Beza nah. Lepas kita sembahyang isyak boleh sembahyang tarawih. Bukan kata tunggu masuk isyak. Sebab apa? Saya kata lepas sembahyang isyak sebab boleh buat tarawih dalam waktu maghrib kalau dia dah solat isyak, maksudnya jamak takdim. Faham tak? Kan? Kita pergi musafir sampai destinasi dia, kita pun jamak takdim. Kita buat maghrib, kemudian isyak qasar. Dalam waktu maghrib dah habis sembahyang isyak. Ada waktu maghrib ni. Boleh tak buat tarawih dalam masa tu? Boleh. Ini ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh. Maklum dah benda ni. Boleh dah buat tarawih nak buat. Kalau nak buat lah. Kemudian waktu habis dia, habis yang masuk subuh, maksudnya sebelum subuh. Jadi kalau kita terjaga tengah malam bangun, sebelum nak sahur tu, kita pun bangun, kita tambah sendiri. Kemudian antaranya bila kita dah tarawih, kita dah qiyamul lail apa semua, kemudian kita pun bersahur kan. Kita pun bersahur. Bersahur sangat-sangat dituntut. Tasahharu, bersahurlah oleh sekalian kamu semua. Kerana sesungguhnya dalam sahur tu ada keberkatan. Ni penting sangat. Walaupun kita boleh puasa, boleh tahan tanpa bersahur, tapi janganlah sampai tak bersahur langsung. Dia kata, aku tak sahur pun tak apa. Jangan. Nabi sebut, yang membezakan puasa kita ni dengan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Demo pun ada tak puasa. Apa dia? Pada makan sahur. Tu. Ini yang bezakan kita dengan demo. Maksudnya kenalah walaupun tak wajib makan sahur, tetapi sunat yang sangat dituntut. Dia ada keberkatan dia. Sekurang-kurangnya kita bangun tu sebelum subuh, kita minum seteguk air ataupun sesuap makanan. Ada kurma, ambil makan kurma. Kurma ni di samping dia berkat, Nabi pesan, tapi dia akan bagi tenaga kepada kita. Kurma ni nampak aja macam tu, tapi dia akan bagi tenaga kepada kita. Ya. Jadi kita pun kena bangun sahur. Sahur ni kata ulama start bila? Imam Nawawi sebut bin nisfil lail. Bermula setengah malam yang kedua. Malam kita ni daripada maghrib sampai subuh, ambil tengah-tengah tu, maka setengah hak kedua tu bermulanya sahur. Maksudnya saya buat kiraan lebih kurang dalam 12.30. Setengah malam kita ni daripada kita maghrib sampai subuh pula, lebih kurang takriban 12.30. Jadi kalau mengikut pengertian bermulanya waktu sahur, 12.30 ke atas dah boleh makan sahur. Maksudnya contoh, dia makan sahur pukul 1. Dia kata aku tak jaga lagi, dia kata. Aku tak jaga, aku mengatuk sangat dah. Sehari orang kata apa, tak bisa nak berapa hari dah tak tidur ni. Aku nak makan siap-siap lah sahur. Tak jaga, takut tak jaga. Maka pukul 1, pukul 2 dia makan sahur. Dapat tak pahala sahur? Dapat. Tetapi dia tak dapat satu lagi pahala. Apa dia? Melewat-lewatkan makan sahur. Tu dia tak dapat. Maka kita, Nabi kata, disunatkan pula melewat-lewatkan makan sahur. Melewat-lewatkan tu maksudnya sampailah waktu imsak. Waktu imsak sampai dah 10 minit sebelum subuh waktu imsak. Bukan kata tak boleh makan langsung kalau kata dah masuk imsak, tetapi sebagai jaga-jaga. Ulama letakkan waktu imsak secara selaras. Nabi tak sebut waktu imsak pukul berapa. Tapi dalam hadis ada sebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi makan sahur dengan Zaid bin Sabit. Kemudian Nabi stop bersahur. Duduk tak lama Nabi sembahyang subuh. Maka sahabat yang lain tanya, berapa tempoh masa, kadar waktu antara Nabi sahur, berhenti sahur dengan Nabi sembahyang? Anas kata apa? Kadar apa yang boleh dibaca oleh seorang lelaki sebanyak 50 ayat daripada Quran dengan bacaan yang sederhana. Anas bin Malik kata apa? Lebih kurang 50 ayat kita baca dalam bacaan sederhana. Tu tempoh dia. Maka ulama kaji benda tu. Jadi makna kata apa? Nabi dia berhenti dah. Tu letak waktu imsak tu. Ada tak kita punya tu? Ada 10 minit sebelum subuh. Maksudnya apa? Bila kita makan sahur kita lewatkan ni. Lepas tu imsak dah. Kita pun jadi
Bukan kita tak boleh makan langsung. Tapi kata ulama, afdalnya stop dah. Sebab kita takut terlajak. Ini kalau nak bagi kat orang yang baru bangun, tak apa. Kawan dia gerak lama dah. Lepas tu nak imsak masuk dah. Weh, bakit cepat ni. 10 minit lagi nak masuk subuh ni. Dia pun bangun. Gaduh-gaduh bangun. Dan makan. Maka tak apalah bagi dia. Hak kita daripada awal lagi kita makan. Menyembang pun lama sangat kita kan. Mulut duk kunyah-kunyah lagi. Lepas tu kita pun berhenti pelan-pelan. Serupa kata-kata lampu kuning lah. Lampu traffic light tu lampu kuning. Maksudnya berhenti dah pelan-pelan. Kau berhenti. Kalau kata nak pergi mandi ke, nak pergi basuh gigi, nak gosok gigi apa semua. Kalau kata berhadas besar, mandilah waktu tu. Sebab tu ulama sebut sunat mandi hadas besar sebelum terbit fajar.